Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Selamat pagi tuan-tuan dan puan dikasih sekalian. Bersama dengan saya adalah Puan Azlina dan juga Puan Mazdila, pengajar ILKKM Sungai Buloh bagi program kesihatan persekitaran. Kita bersama dengan student kita, Encik Afiani. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Student kita sekarang berada di kawasan yang being impacted with banjir lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah keadaan. Ini adalah Encik Afiani. Beliau menggunakan link yang lain daripada sahabat beliau disebabkan oleh masalah teknikal. Saya akan persilakan Encik Afiani lah untuk memberikan sedikit pencerahan ke apa yang tuan dah prepare. Ataupun mungkin ada pengajar-pengajar lain nak bantu untuk moderate benda ni, boleh juga dipersilakan tuan. Okey, Encik Afiani, mungkin tuan boleh start ceritalah apa yang tuan dah buat. Saya percaya tuan dah buat, tapi mungkin ada masalah teknikal, tuan tak boleh nak buat submission dan tak boleh nak masukkan. Tak boleh nak masukkan. Cuba try. Tuan nak cuba present slide Slide dengan video ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Cuba try tuan. Terbaik tuan. Your committed is terbaik. Okey, share screen tuan, share screen. Dia ada tulis share screen, tuan tekan share screen tu. Boleh tak try share screen? Cuba tengok sikit keadaan dekat sana tu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ni kat pondok mana ni tuan? Ini dah kat luar. Tak apa. Good commitment kan. Okey, cuba tuan try share screen. Kalau tuan tak boleh nak share screen, mungkin Buka je lah kot, mungkin. Tak apa, tuan present je lah. Bercakap saja tanpa perlu. Okey, nanti saya kalau boleh email slide tu, email. Nanti saya tolong tunjukkan, saya tolong kontrolkan. Okey, baik. Untuk SDS untuk poster. Boleh ke tuan? Untuk poster biosafety in action, exposure to biohazard can happen in the following way: absorption through eyes and skin, ingestion through mouth, inhalation through nose. Kalau tuan boleh email, saya dah bagi email dekat private chat tu, tuan emailkan je. Nanti saya tolong pamirkan, lepas tu tuan baca je slide tu. Atau terangkan je. Tuan dapat ke email address saya? Hello, Encik Afiani. Kita terputus bersama student kita yang berada di Kota Baru. Kita try untuk reconnect balik with beliau. Saya rasa beliau pun sedang mencari-cari link yang sesuai dekat mana yang boleh didapatkan link. Okey, mungkin Puan Azlina dan Puan Mazlila nak teruskan dengan memberi pencerahan dulu, komen-komen daripada kita punya examiner sebelum ni untuk panduan student-student kita dalam nak membuat pembetulan ataupun penambahbaikan. Dipersilakan Puan Azlina ataupun Puan Mazlila. Okay, terima kasih Cik Aizat. Ada sedikit yang saya nak kongsikan dengan anda sepanjang kita buat you punya presentation tentang Occupational Safety Health PFCD 1112 ni. Ingin saya suka untuk mengingatkan bahawa beberapa perbincangan yang telah pun kita
lakukan sewaktu presentation anda. Okay, pastikan semua teguran ataupun penambahbaikan dapat dimasukkan inputnya ke dalam anda punya pembetulan yang baru, dan insyaAllah Cik Aizat akan extend tarikh ataupun waktu untuk anda hantar semula the correction atau pembetulan terhadap slide, terhadap poster, terhadap video yang telah anda presentkan. Okay, dan diharapkan semua ambil maklum kerana semua orang ada bahagian-bahagian yang perlu diperbetulkan, maksudnya ditambah baikkan. Okay, inputnya untuk masa akan datang. Saya percaya Cik Afiani ada, mungkin kita boleh proceed dengan Cik Afiani terus. Cik Afiani, mic on. Silakan Tuan, silakan. Mic. Okay. Ya, alhamdulillah. Tapi Silakan Cik Afiani, boleh? Afiani dapat email dengan Cik Aizat ke PowerPoint tersebut? Ke tak boleh? email Tak tu ada hantar di Telegram ke? Ya, rasanya tadi Cik Aizat dikongsikan email, dia kata Afni boleh hantar pada dia dan dia akan Bukan. bukakan. Cik Afiani kena hantar email pada Cik Aizat. Telegram ke? Ya betul Tuan, saya ada hantar dekat Telegram. Hello, boleh dengar ke suara saya? Ya. Kita mungkin terputus hubungan dengan Cik Afiani kan? Mungkin saya boleh sambung balik berkaitan like, video dan juga poster anda. Okay. Penambahbaikan tu mungkin juga membawa kebaikan untuk anda pada masa akan datang. Okay. Dan apa yang telah di-highlightkan especially secara teknikal oleh Cik Aizat, Pak Masdila, dan saya percaya kebanyakannya adalah berpunca daripada bahagian jadual hierarki itu sendiri. Okay. Dan yang mana yang tak ada jadual hierarki perlu adakan. Okay. Semak juga dengan rakan-rakan yang dah buat. Okay, siapa yang dah buat, dah present sebelum ni, dah hierarki punya jadual tu, make sure it properly susunan dia. Okay, diperbetulkan balik dia nilai of the hierarchy punya ni. Kemudian yang poster yang mana yang perlu ditambah baikkan dari segi gambarnya, dari segi fontsnya, dari segi information tentang hazard dan risk. Okay, so video, okay, video-video yang mungkin dari segi bunyi, fonts, okay, sound, background, okay, buat penambahbaikan. Some of the pictogram, you use the old one pictogram, so please refer to the code tata amalan 2013 for the chemical hazardous.
Okay, terima kasih. Okey, saya dah dapat dah slide daripada Encik Afiani. Kita tunggu. Mungkin beliau sedang hantar email, kemudian beliau sedang minta saya untuk pamerkan. Kemudian kita akan tunggu sekejap lah. Rasanya beliau tengah login semula ni. Kita tunggu sekejap. Okey Cik Tuan. Okey, saya mungkin boleh tambah sedikit penambahan daripada apa yang Puan Azlina summary kan berkenaan dengan 3 task yang telah kita lakukan. Overall secara ringkasnya task pertama tu adalah lebih kepada handling of hazard, mengikut konten yang kita requirementkan. So kalau misalnya dalam slide tu you tak cerita detail tentang handling that hazard, you kena improve lah, kena tambahkan mengikut komen yang telah diberikan. Perkara kedua ataupun task kedua berkenaan dengan poster dalam handling hazard tersebut. Di mana poster ni secara generalnya kita tahu apabila kita lihat satu poster kita boleh dapat informasi. Kita boleh dapat input outcome. Oh, poster ni menceritakan tentang sekian-sekian. So kalau poster tu sukar untuk dibaca, sukar untuk ada konflik antara gambar dan wording yang you guna. So mohon untuk penambahbaikan terhadap poster tersebut. Perkara ketiga adalah berkenaan dengan risk assessment, health risk assessment, di mana kita bahagikan kepada 2. Satu, health risk assessment berdasarkan SDS. So seperti yang telah kita sedia maklum, SDS tu ada 16 elemen. Bukan sekadar you ambil 16 elemen dan letakkan, tidak. Kita nak you come up, sintesis, apa pendedahan yang berlaku, apa kadar risk, apa exposure dia, jadikan dia sebagai health risk assessment. Dan last but not least is the HIRAC form. Pastikan dalam bentuk yang betul, pastikan nilai bagi likelihood dan severity dinilai dengan betul dan justifikasi kawalan risiko yang tepat. Okey, itu saja dari saya. Cik Azad, silakan Cik Azad. Okey Tuan, Encik Afiani boleh dengar ya? Silakan Tuan, boleh proceed dengan Tuan punya presentation. Saya dah bantu untuk buka slide sekarang. Ini adalah gambaran daripada Tuan punya poster. Mungkin Tuan nak cerita poster dulu. Lepas tu Tuan boleh ceritalah apa yang ada lagi dalam Tuan punya explanation yang ada, yang available, yang mudah Tak apa, kita cuba yang terbaik Tuan. Mana yang dapat? Okay, yang pasal poster tu ada biosafety in action. Exposure to biohazard can happen in the following way: melalui mata, injection through mouth, inhalation melalui hidung, dengan melalui luka. Untuk gambar PPE tu, untuk wear glove, mask and shoes cover. Tapi di dalam CDR dia ada lagi apron yang di luar tu. Glove double, ada glove chemo glove and surgical glove. Dengan shoes cover pun ada 2, yang booties dengan shoes cover dalam tu. Yang untuk dalam lab, handphone pun tak boleh bawa, yang grapevine spray with biohazard. Halo Encik Afiani. Okey, saya rasa ada masalah teknikal yang agak serius. Tapi tak apa, saya akan cuba bantu beliau sebab beliau pun sedang berusaha untuk menghantar email untuk tujuan saya bentangkanlah output yang telah beliau sediakan. Tak apa, sebab sesi ini direkodkan untuk tujuan pemarkahan dan lain-lain. Maka kita tunggu sebentar untuk beri peluang kepada sahabat kita untuk view ataupun cuba maklumkanlah apa juga bahan-bahan yang telah beliau prepare. Boleh ya Puan Mazdila dan juga Puan Azlina, kita tunggu sekejap. Boleh Cik Aizat. Okey, so yang ini seperti mana yang anda lihat pada skrin adalah bahan yang telah disediakan oleh Encik Afiani. So beliau telah persembahkan poster yang ada dekat sini. Poster ni adalah berkaitan dengan kaedah pemakaian biosafety lah. So saya percaya beliau juga mempunyai interest dalam bidang
biological hazard. Biological hazard. Ya, betul. Kalau ikut daripada slide beliau pun, beliau menceritakan mengenai microbiological hazard. Okey, sekejap ya, saya tunggu. Okey, silakan Cik Afiani, boleh teruskan. Sabar. Encik Afiani, anda di sana? Hello, Encik Afiani? Okey, ini adalah kita punya presentation slide daripada Encik Afiani. Tak apa, saya akan bantu beliau untuk tunjukkan output-output yang telah beliau sediakan untuk tujuan perkongsian kita pada video kali ini dan juga pembuktian submission yang telah beliau lakukan lah. So beliau akan menceritakan mengenai Biological Safety Cabinet. So dia bermula dengan penggunaan PPE, kemudian bermula dengan penerangan mengenai bahan-bahan berikut. Cik Afiani boleh interrupt saya, tak ada masalah tuan. Saya rasa tuan ada masalah connection kat sana ni. Hello? Ya. Silakan tuan, boleh teruskan. Boleh dengar? Boleh. Kami boleh dengar. Tak ada masalah. Afiani kan boleh dengar, teruskan. Boleh dengar. Teruskan je tuan. Nak suruh saya tunjuk yang okey, mana saya tunjuk. No problem. Yang pasal poster tu yang biosafety. Tuan? Ya, Alamak. biosafety. Tuan? Afiani boleh teruskan? Kami dengar. Boleh dengar kan? Boleh dengar. Boleh dengar jelas. Okey. Boleh teruskan. Right. Pasal poster tu pasal biosafety action pasal exposure to biohazard melalui penerapan absorption through eyes and or skin, injection through mouth, inhalation through nose and mouth. Halo Encik Afiani. Sabar. Hello, Encik Afiani, boleh teruskan tuan? Okey, tak apa. Sila. Tuan teruskan je. Mana yang nak saya tunjukkan, bagi tahu je. Saya tunjukkan. Okey, yang pasal poster tu tuan. Pasal poster Poster dah kan? Poster dah. Safety action. Pasal safety. Yang ni, microbiological hazard handling. Pasal poster. Apa? Poster kami dah noted. So kita pergi yang next boleh tuan. Okey. Kita pergi yang next pula tuan. Silakan. Presentation yang pasal SDS tu yang saya buat untuk methotrexate. Ya, methotrexate. What is hazardous drug? Hazardous drug include agent that exhibit one or more of the following characteristic in human or animal. Carcinogenic.
Hello tuan, boleh teruskan tuan? Hello Encik Afiani, boleh teruskan tuan? Hello Encik Afiani. Oh, nampaknya kandidat kita memang betul struggle tengah berada dalam situasi. Tak apa, saya akan bantu beliau. Because this video is being recorded, saya just view saja next for evaluation and proven purposes so that kita know that our student is already done their part. So this is environmental impact, disposal information. So overall is satisfactory and completed lah. Okay, kemudian saya believe beliau juga akan present, tapi disebabkan oleh masalah teknikal beliau tak able untuk present dan join our discussion about the biosafety cabinet. Kemudian talking about the PPE and eye protection and operation of procedure startup in terms of the working in the proper air zone, and then manipulation activities under the BSc, and then continue with the performance of the job under the BSc, especially on the cleanup purposes. Okay, yang ini adalah spillage and emergency plan, and then downing and also degowning lah. So I believe he is focused on the microbiological hazard because the biological hazard cannot, there are some concern with the use and reuse. Ya, silakan tuan. Syafiani, boleh tuan, terus? sorry. No problem. Saya tolong presentkan je. Silakan. Saya sebab benda ni record, jadi kita nak tunjukkan je slide yang tuan dah buat. Tak apa, saya bagi tuan present je apa yang tuan nak present. Saya akan tunjukkan saja. Okey. Try cari slide saya tadi. Tuan beritahu je slide mana yang nak di-present, saya presentkan. Ke yang SDS hazardous drug in workplace tu yang saya buat tu pasal methotrexate. Okay, dapat. Alright, teruskan tuan. Okay. Untuk section 1 itu identity, common trait name, methotrexate injection USP 25 mg over ml. Chemical name, Hello tuan, teruskan tuan. Tak apa, tuan summarize je. Tuan summarizekan saja mengenai methotrexate ni. Apakah dia punya hazard rating, itu pun sudah cukup lah. Hazard rating, exposure dan lain-lain lah. Yang penting-penting je tuan, silakan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya guna kaedah backup. Alright. Okay, so tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, saya dapat rasa tuan-tuan dan puan-puan nampak sekarang ni apa juga kekurangan yang telah dialami oleh sahabat kita. So sekarang ni kita akan tangguhkan dulu sesi kita. Untuk itu saya persilakan Puan Masdila dan juga Puan Azlina untuk sum up lah the activity because of the, yelah kita pun dah faham student kita ada masalah, beliau pun dah buat submission walaupun dalam iBest tak ada, tapi hari ni pun beliau dah bantu untuk buat submission dan saya percaya benda ni bukan atas perancangan beliau tetapi ini adalah ujian daripada Allah SWT. Okey, saya serahkan kepada sahabat saya Puan Azlina dan juga Puan Masdila untuk memberikan highlight kepada apa juga submission student. Kepada Encik Afiani, tak ada masalah tuan, tak perlu attempt untuk masuk balik, tak ada masalah tuan. Boleh continue as usual lah tuan punya urusan kerana kita faham lah ada masalah yang tidak dapat dielakkan. Silakan Puan Masdila dan juga Puan Azlina sebagai summary everything. Silakan tuan. Okay. Yeah. Tadi saya rasa already touch more than what you should did on your correction regarding your poster, video and your slide.
hoping that you will fulfill the requirement content that previously kita dah highlight untuk you dalam you punya tengok all the requirement content for the handling of hazardous agents, section 1, for 2 manual handling, untuk yang third tu health risk assessment, those requirement content yang Okey, nampaknya sahabat saya pun di Lembah Kelang pun mengalami masalah yang sama. Saya persilakan Puan Mazlina dahulu untuk bantu. Silakan. Puan Mazlina lepas ni. Tak dengar apa Puan Azlina? Puan Mazlina dulu. Terima kasih Puan Azlina, terima kasih Encik Sazwan. Alright, saya tak ada nak summarize banyak. Cuma tadi kita dah maklumkan tentang apa keperluan untuk task 1, 2 dan 3. Cuma mohon untuk semua pelatih lihat balik recording kepada presentation yang telah dilakukan dan dapat membuat pembetulan kerana Encik Aizat akan bagi date untuk resubmit nanti. So harap dapat beri komitmen yang terbaik untuk menghasilkan pembetulan yang terbaik lah daripada apa yang telah dikomen. Overall, tahniah kepada semua di atas usaha, di atas komitmen yang anda berikan walaupun sibuk dengan kesuntukan masa dan waktu exam dan sebagainya, tapi kami percaya anda telah buat yang terbaik dan all the best for your future. Thank you. Saya persilakan Puan Azlina untuk sambung, tadi mungkin tak berapa dengar. minta maaf, ya Lembah Kelang juga mengalami gangguan interruption internet yang teruk. Okay, saya rasa Puan Mazlina dah banyak explain regarding requirement contents daripada 1, 2 dan 3 part yang perlu ada dalam slide, video dan juga poster anda. Ya betul, sila selesaikan pembetulan anda, penambahbaikan yang telah ditegur dan telah dibuat oleh para panel. Okay, dan seperti yang Puan Mazlina dah maklum, Encik Aizat akan drag the tarikh due untuk you hantar dia punya pembetulan. Dan itu saja saya rasa. Cuma sekali lagi saya juga ingin berterima kasih kepada semua yang terlibat, semua student post basic pharmaceutical sterile IL KKM Sungai Buloh atas 3 hari session presentation, walaupun ada rakan yang mengalami masalah interaction coverage internet di Kelantan, Terengganu yang sekarang dengan flooded ni, okay, tapi berjaya juga untuk bersama-sama dengan kita dalam session final presentation. So terima kasih atas you all punya komitmen, you all punya support, okay. And I do believe that you all put banyak effort untuk selesaikan ketiga-tiga task yang telah kami berikan dan so terima kasih dan hoping that apa yang kita discuss dalam 3 hari ini membawa input knowledge dan yang baik untuk anda. Itu saja dari saya. Mungkin Cik Aizat ada nak sambung. Terima kasih Cik Aizat. Alright, thank you very much Puan Azlina and also Puan Mazlina. Wait, got drama here. Okay. So in a nutshell, I would like to say thank you very much for every one of you. So we are going to continue this one. Please, boy, come on, please, man. Okay, saya nak buat kesimpulan dia kat sini. Please buat pembetulan. So pembetulan tu telah di-highlightkan beberapa kali di dalam video-video yang telah diterbitkan sebelum ini. So the first pembetulan tak lain tak bukan adalah lebih kepada exposure, frequency, duration dan juga in terms of your exposure risk lah. Exposure risk iaitu ER dan juga your HR yang kamu sintesis daripada kamu punya MSDS. Itu yang pertama, paling utama. Apa juga MSDS dan CSDS yang kamu buat, khalas. Falyatafadhal mashkura, teruskan. Cuma tuan-tuan dan perempuan perlu sintesiskan beberapa elemen yang berkaitan dengan exposure dia. Dan exposure ni tuan-tuan dan perempuan kena tengoklah dari segi duration ke, dari segi frekuensi dan juga magnitude pendedahan bahan itu kepada pekerja. Kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh update juga dari segi hazard. Hazard tu boleh tengok daripada CSDS yang tuan-tuan dan perempuan sediakan sendiri tu.
sama ada ianya adalah toxic, very toxic, irritant and so on and so forth lah. Depends kepada dia punya hazard classification. Kemudian tuan-tuan dan puan juga boleh buat penambahbaikan. Yang paling utama adalah selain daripada CSDS tadi, tu komponen CSDS lah. Yang kedua, penambahbaikan yang paling utama adalah anda punya borang high rank. Tolong cerakinkan dan mengikut kesesuaian seperti mana yang telah di-advise oleh Puan Masdila sebelum ni dari segi susunan hierarchy of control, existing control measures dan semua elemen-elemen yang sesuai. Kalau anda tak sure apa juga yang kami komen, boleh tengok 19 ke 20 video yang telah kita terbitkan sebelum ni. Okey. Okey, kemudian saya akan maklumkan di sini juga, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak farmasi, program farmasi, diploma farmasi dan juga advance diploma farmasi pharmaceutical sterile ni, kerana bidang farmasi itu sendiri, kerana mempercayai kami sebagai bidang kesihatan persekitaran untuk membantu anda memberi input. Saya ucapkan tahniah kerana anda memberi kerjasama yang baik. Saya amat amazed lah with your cooperation and also your commitment. Even though there is some challenges that we cannot run away from it, you try your best. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita, Puan Encik Afiani, Encik Khairul dan sahabat-sahabat kita yang telah present 2-3 hari yang lepas, Puan Amalina dan semualah. Saya nak sebut nama banyak sangat, ada 20 nama. Nanti tuan-tuan puan akan find out setiap satu description of the video. Saya akan taggingkan setiap video supaya dapat menjadi kenangan untuk tuan-tuan dan puan abadikan di masa yang akan datang. Anyway, in overall saya akan bagi maklum bahawa semuanya telah membuat presentation yang terbaik. Semua dah telah buat yang terbaik. Cuma penambahan-penambahan elemen ini akan boleh meraihkan lagi anda punya kefahaman dalam bidang ini. Semoga anda akan keluar sebagai seorang farmasis yang cerdik dan yang sangat berguna kepada masyarakat, negara, bangsa dan agama. Itu saja daripada saya. Ada apa lagi nak tambah panel-panel? Dipersilakan. And conclusion tak ada ya? Puan Masdila mungkin nak bagi conclusion sikit? Tak ada? Puan Azlina, okay? Okay, alright. Special time to Puan Fairul Liza. Fairul Liza, koordinator yang juga sudi untuk menjemput kami sebagai examiner dan juga lecturer bagi kursus ini. Kami sedia membantu untuk kursus ini pada masa yang akan datang juga, insyaAllah, jika diberi peluang. Sekian saja daripada kami, program kesihatan persekitaran bersama dengan program farmasi, specifically Pharmaceutical Sterile LKKM Sungai Buloh, yang mengucapkan selamat maju jaya. Sehingga berjumpa lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a very good day. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye.